Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma, amma ba'd. Tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya pada pagi ini dapat kita bersama untuk kita sambung temuan tadabbur surah As-Sajdah. Dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, yakni pagi ini ataupun hari ini mana kata kita telah masuk ke tahun yang baru Hijrah. Ini dalam bulan Muharram, ini berapa bulan? Tiga bulan Muharram. Di mudah-mudahan tahun yang baru ini menjadi titik tolak ataupun titik permulaan ke arah kebaikan dan perubahan yang baik, insya-Allah. Baik. Jadi insya-Allah kita akan sambung bincangan kita pada minggu pertemuan yang lalu. Kita telah sebutkan ayat yang ke-15 dan mukadimah pada ayat yang ke-16. Baik. Jadi sebagai quick kita punya recap balik, kita nak sebutkan daripada ayat 15 hingga 17 ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan sifat-sifat orang beriman di dunia, dan Allah nak menyatakan apakah ganjaran bagi mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat. Jadi disebabkan usaha, disebabkan juhud, kesungguhan mereka melaksanakan perintah-perintah yang disebutkan ataupun disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menyediakan ganjaran yang besar di sisinya di hari akhirat. Jadi kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, Allah Subhanahu wa taala nyatakan apakah sifat orang beriman itu adalah innama yu'minu biayatina allazina idza dzukiru biha. Sesungguhnya orang-orang yang benar-benar beriman itu kepada ayat-ayat keterangan kami hanyalah orang-orang yang apabila diberikan peringatan, pengajaran dengan ayat-ayat itu, kharru sujjada. Jadi apa respon mereka? Yang pertama adalah mereka tunduk kepada ayat tersebut dengan digambarkan dengan sujud. Jadi sujud kita sebutkan bahawa antara rukun yang menunjukkan rasa kepatuhan, rasa kehinaan, tazallul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan kita patuh. Allah suruh kita sujud, maknanya kita sujud. Dan sujud ini tidak dibenarkan untuk kita sujud kepada sesiapa pun daripada kalangan manusia. Wasabbahu bihamdi rabbihim. Dan kemudiannya respon yang kedua adalah dari sudut pengamalan. Apa respon dari sudut amalan, tindakan? Maka bertasbih dan juga bertahmid. Wahum la yastakbirun. Dan respon dari sudut hatinya iaitulah yakni dia tidak ada sesombong terhadap apa yang diperintahkan dan juga apa yang disebutkan, peringatan-peringatan daripada Al-Quran. Kerana dalam ayat dalam suratul Isra sebagai contohnya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan ketika mana Nabi SAW membacakan ayat-ayat Quran, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sikap orang musyrikin ni, wama yaziduhum illa nufura. Jadi mereka ini tidaklah bertambah bagi mereka kecuali mereka semakin jauh daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka orang beriman sepatutnya bila dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala maka bertambah rasa keyakinan, rasa keimanan terhadap ayat-ayat tersebut. Baik. Kemudian kita sebutkan tentang
ayat yang ke-16 yang menjadi sambungan kepada perbincangan kita pada hari ini, iaitu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan mereka merenggangkan diri dari tempat tidur, sedikit tidur kerana mengerjakan sembahyang tahajud dan juga amal-amal saleh. Mereka sentiasa berdoa kepada Tuhan mereka dengan perasaan takut serta dengan perasaan ingin memperolehi lagi keredaannya. Dan mereka selalu pula mendermakan sebahagian daripada apa yang kami berikan kepada mereka. Jadi orang beriman tu sebagaimana yang kita sebutkan, dia tidak hanya memberi kesan kepada hati, kepada akal fikiran, tetapi dia membuahkan amal. Maka amal apa yang disebutkan pada ayat yang ke-16, iaitu mereka berusaha untuk bangun pada malam hari, untuk berqiyam dan berdoa ataupun menunaikan solat, yad'un, penuh rasa khaufan wa tama'a, dengan rasa takut dan juga harap, serta sentiasa memberikan infak. Baik. Jadi ayat ini, kalau kita melihat dari sudut sebab turunnya ayat ini seorang sahabat yang bernama Muaz bin Jabal, yang mana beliau pernah dihantar oleh Rasulullah SAW ke Yaman. Jadi satu ketika mana beliau bersama dengan Rasulullah SAW dalam permusafiran. Lalu satu pagi aku berdamping dengan Rasulullah SAW, lalu aku berkata, "Ya Rasulullah, beritahu aku tentang amal perbuatan yang akan memasukkan aku ke dalam syurga dan menjauhkan aku daripada neraka." Lalu beliau berkata, "Kamu telah bertanya tentang sesuatu yang besar, dan sesuatu itu mudah dan ringan bagi siapa yang Allah mudahkan dan meringankannya untuknya, iaitu kamu menyembah Allah dan tidak menyekutukan sesuatu apapun dengannya, mendirikan salat, membayar zakat, berpuasa Ramadan dan menunaikan ibadah haji ke Baitullah." Kemudian beliau bersabda, "Maukah kamu aku beritahu tentang gerbang-gerbang kebaikan? Puasa, as-siyamu junnah, puasa adalah perisai. Sedekah memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Dan salatnya seseorang itu di tengah malam." Kemudian beliau membacakan, ini Nabi SAW membacakan ayat 16 dan 17 daripada surah As-Sajdah. Jadi daripada hadis ini kita telah sebutkan ada beberapa pengajaran, antaranya bagaimana sikap para sahabat radhiyallahu anhum sentiasa mencari-cari dan sentiasa bertanyakan, berusaha untuk melakukan apa yang paling disukai dan juga yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasul. Maka Nabi SAW memuji dengan bahawa pertanyaan itu adalah sesuatu yang besar. Dan Nabi memperingatkan juga bahawa sesuatu amalan yang mungkin majoriti manusia merasai ianya sesuatu yang sukar, nak bangun malam setiap hari. Mungkin sukar dengan letihnya waktu siang kan, kerja daripada pagi sampai ke petang. Namun Nabi SAW menyebutkan tentang keyakinan di dalam ibadah itu bukan melihat kepada kekuatan dan juga kemampuan diri seseorang tersebut, tetapi mesti melihat dengan kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana mungkin kita dah biasa pada bulan Ramadan kan, kita pun kadang-kadang heran dengan diri kita. Sebab apa? Ini bulan Ramadan antara bulan yang mungkin mana kita tak cukup nak rehat pun. Dengan malamnya solat tarawih, dengan tadarusnya bacaan Quran, kemudian bangun awal pula untuk siapkan sahur, mungkin bermunajat sedikit, kemudian bersahur. Jadi nak sebutkan kekuatan itu selama sebulan yang kita lalui itu mari daripada mana?
tak lain dan tak bukan, ianya datang daripada Allah. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan bukan hanya pada bulan Ramadan. Pada bulan-bulan yang lain pun dengan usaha, dengan doa, mudah-mudahan Allah mempermudahkan, memberikan hidayah taufiq dan juga inayah, dorongan kepada kita dan bantuan pada segi fizikalnya, kemampuan fizikal untuk melaksanakan, yakni apa yang Nabi SAW sebutkan, iaitulah menyembah Allah, tidak menyekutukan, mendirikan solat. Dan akhirnya Nabi SAW mengakhiri dengan mengatakan solatnya seseorang itu di tengah malam. Baik. Jadi tafsiran ayat ini secara umumnya, setelah Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan sifat dan spesifikasi mereka yang lain, iaitu sebelumnya menyebutkan tentang bagaimana respon mereka terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala dan peringatan, maka disebutkan sifat yang lain, iaitulah bertahajud ataupun qiyamul lail, dengan berdoa dengan tulus murni hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala, serta berinfak di jalan kebaikan. Tubuh mereka terangkat jauh dan meninggalkan tempat-tempat tidur dan istirahat, bergegas bangkit dengan penuh semangat untuk melakukan qiyamul lail. Jiwa-jiwa mereka terasa tenang, tenteram dan damai dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hati mereka terasa nyaman, tenteram dan damai dengan beribadah. Mereka memanjatkan doa kepada Allah dengan doa yang sesungguhnya, yang dilandasi dengan keyakinan dan kemantapan akan diperkenankan, dengan penuh rasa takut terhadap hukuman, serta penuh pengharapan terhadap rahmat pahala yang melimpah. Mereka juga menginfakkan sebahagian harta kekayaan mereka di jalan kebaikan. Dengan begitu bererti mereka memadukan ataupun mengombinasikan antara menjalankan amal ibadah individual dan amal-amal ibadah sosial. Jadi ayat ini telah menggabungkan dua jenis ibadah ataupun dua jenis hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga antara manusia sesama manusia. Ibadah-ibadah yang bersifat individual, ini solat malam, yang sebaiknya tidak ada orang yang mengetahui melainkan diri kita sendiri. Ini kita kekalkan ada amalan-amalan yang bersifat rahsia kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam masa yang sama ada ibadah-ibadah yang menjadi tanggungjawab kepada kita untuk mengajak tanggungjawab sosial kita. Ini dengan infak. Baik. Itu tafsiran secara umum. Kalau kita melihat kepada ayat Allah Subhanahu Wa Taala sebut tatajafa junubuhum. Ini mereka ini sedikit tidurnya, yang bangun untuk melaksanakan qiyamul lail. Tajafa. Ini seolah mana bangun dalam keadaan bersegera. Kalau kita tengok orang yang macam bangun terkejut kan, disebut mufajaah. Hampirlah, walaupun dia bukan daripada kata yang sama, tapi nak sebutkan bila orang yang bangun dalam keadaan terkejut tu, dia tak bangun macam orang yang malas-malas. Kalau orang bangun malas-malas tu, dia boleh banyak alasan. Tapi makna bila bangun dalam keadaan terkejut, jadi dia terus bergegas bangun. Jadi nak sebutkan tatajafa junubuhum, yakni bangun dalam keadaan bergegas. Yang mana mengangkat bangun daripada belakangnya itu anil madaji'. Jadi bila nak sebutkan tentang rasa cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kena ada cara untuk kita nak ekspresikannya. Jadi kalau contoh, terutamanya mungkin kaum lelaki lah, okay, dia mengekspresikan rasa cinta kepada isteri, kepada anak-anak, kadang-kadang bukan dengan perkataan, dengan perbuatan, dengan maknanya usaha. Jadi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui apa yang disebut dan apa yang kita laksanakan
dalam hati kita. Maka nak menghadirkan ataupun nak membuktikan rasa cinta itu adalah dengan cara mengekspresikan dengan melaksanakan tuntutan dan juga saranan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa disebutkan tatajafa junubuhum 'anil madaji'? Kenapa waktu qiyam? Kerana waktu qiyam adalah waktu paling dekat antara seorang hamba dengan Tuhannya. Dalam keadaan semua orang diulit mimpi, mana kita bangun mengharapkan dengan doa dan rasa takut dan harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yad'una rabbahum. Ini bermaksud yad'una, ada yang dimaksudkan dengan berdoa. Ataupun yad'una di sini juga dimaksudkan dengan melakukan solat. Kerana solat juga adalah doa, kata Imam Ar-Razi. Baik. Dan Allah Subhanahu wa taala menisbahkan yad'una rabbahum, yang mana berdoa ataupun melakukan solat, yang mana dalam solat juga ada doanya. Dia doa kepada rabbahum. Allah Subhanahu wa taala tak sebut yad'una Allah, tapi yad'una rabbahum. Saya pernah sebutkan kenapa Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang menggunakan perkataan Rabb, kadang-kadang menggunakan perkataan Allah ataupun ilah. Jadi perkataan Rabb, kita tahu maknanya membawa maksud mentadbir, menguruskan, memelihara. Seolah-olah bila kita bangun malam, ini kita berdoa, kita merasai bahawa apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan, pelihara kita selama satu hari siang ni ataupun selama kehidupan kita hari ini, yang telah mentadbir urusan kita selama kehidupan kita hari ini. Maka kita hadir dalam keadaan kita rasa penuh kasih sayang dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya macam kita mencintai ibu bapa. Walaupun cinta Allah Subhanahu wa taala jauh daripada sebarang contoh, walillahil masalil a'la, tapi kenapa seorang anak itu dia boleh jadi terikat dengan ibu bapanya kerana merasai kasih sayang, peliharanya daripada waktu kecil, ambil berat dan sebagainya, yang menguruskan kehidupannya sampailah dia mampu untuk menguruskan kehidupannya sendiri. Jadi kita rasa terikat, rasa tak terbalas kasih sayang dan juga jasanya. Maka yang disebutkan di sini berdoa, kalau kita berdoa kepada ibu bapa ataupun doa kepada Allah Subhanahu wa taala ke atas ibu bapa, maka kita rasa kasih sayang tu dalam doa. Maka bila Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yad'una rabbahum, yang mana berdoa kepada Tuhan yang memberikan kemampuan kepada ibu bapa kita. Sebab tu dalam ayat surah Luqman, surah sebelum surah As-Sajadah, Allah Subhanahu wa taala sebut selepas cerita tentang mewasiatkan untuk berbuat baik kepada ibu bapa. Allah Subhanahu wa taala sebut apa? Anishkurli wali walidayya. Syukur kepada aku terlebih dahulu, kerana yang memberikan kemampuan, yang memberikan rasa kasih sayang ibu bapa terhadap anak itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila mana seorang itu bangun pada tengah malam, yad'una rabbahum, dengan perkataan Rabb, ini bangun dalam keadaan dia merasakan bahawa inilah Tuhan yang mana dia doakan, inilah yang sentiasa memeliharanya. Tuhan yang dia berdoa inilah yang mana yang mentadbir urusannya. Tuhan yang mana berdoa inilah yang mana mentarbiah, yang mana mendidik kita dalam memberikan panduan kepada kita agar sampai kepada jalan yang dia redha. Maka doa yad'una rabbahum, dan Rabb itu adalah doa yang mana dengan penuh rasa kasih dan juga pengharapan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang Maha Berkuasa. Baik.
Jadi di dalam hadis ada banyak kita boleh tengok tentang fadilat qiyamul lail. Namun ada beberapa yang kita boleh sebutkan. Antaranya Allah Subhanahu Wa Taala disebutkan dalam riwayat Ahmad, Allah merasa kagum dengan dua kategori manusia. Yang pertama, seorang yang bangun meninggalkan tempat pembaringan dan selimutnya di antara orang yang terkasihnya dan isterinya menuju kepada salat kerana menginginkan pahala yang ada di sisi Allah. Dan yang kedua adalah orang yang berjuang di jalan Allah, lalu pasukannya terpukul mundur, lalu dia mengetahui dosa, iaitu melarikan diri daripada medan perang, maka lalu dia memilih untuk kembali ke medan perang hingga akhirnya darahnya pun tertumpah. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala mengaitkan antara orang yang bangun malam dengan orang yang berjihad di medan peperangan. Ketika mana perang Badar berlaku, setelah habis perang Badar, para sahabat mengatakan, kita baru balik daripada jihad yang kecil kepada jihad yang lebih besar. Jihad kecil yang mereka maksudkan itu adalah jihad di medan perang. Walaupun dari sudut status, maknanya dari sudut hukumnya kita ada pembahagian jihad dalam fiqh jihad lah. Cuma nak sebutkan mereka menganggapkan hal itu kecil kerana ada benda yang lebih besar yang berlaku berterusan, yang berlaku setiap masa, iaitulah jihad melawan hawa nafsu. Ini nak bangun daripada tidur yang lena, perlu maknanya jihad melawan hawa nafsu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menggandingkan, ini dalam hadis Nabi SAW menyebutkan dua kategori, Nabi SAW menyebutkan dua kategori orang yang mana Allah Subhanahu Wa Taala kagum terhadapnya. Itu orang yang berjihad melawan hawa nafsu, dalam masa yang sama juga orang yang berjihad melawan musuh yang nyata. Baik. Dalam riwayat yang lain menyebutkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat akan menyuruh manusia yang mana mereka mendapat penghormatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu antaranya adalah mereka yang mana orang yang lambungnya jauh daripada tempat tidurnya. Lambungnya ini maknanya di bahagian belakang lah. Orang yang rajin qiyamul lail dan juga bertahajud. Dan juga orang yang mana sentiasa bertahmid, memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu mereka ini diiringi dan dipandu ke dalam syurga, menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian manusia yang lain selain daripada golongan itu dihisap. Di dua golongan ini disebutkan bahawa mereka akan masuk ke dalam syurga tanpa hisap. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan pada ayat yang ke-16 ini, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum. Dengan dua keadaan ataupun dua perasaan. Ketika mana seorang itu bangun untuk berdoa kepada Rabb-nya tadi, iaitulah dengan rasa khaufan wa tama'a. Yang mana boleh kita sebutkan iaitu khauf dan juga raja. Rasa takut dan juga rasa harap. Raja ini harap, mengharapkan. Jadi tamak ni disebutkan dengan wa tama'a kerana dia tamak, dia menginginkan, sentiasa menginginkan lebih daripada apa yang tersimpan, daripada khazanah kebaikan yang disimpan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita tengok dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa mendatangkan uslub Al-Quran itu dengan cara targhib wa tarhib, dia panggil. Targhib, ya ini Allah Subhanahu Wa Taala menimbulkan raghbah, menimbulkan rasa keinginan dengan memotivasikan untuk melaksanakan sesuatu perkara kebaikan dengan menyatakan ganjaran-ganjaran ataupun balasan-balasan kebaikan. Manakala ancaman tarhib
ia ini Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan tentang balasan-balasan keburukan sebagai ancaman supaya timbulnya rasa takut terhadap Allah Subhanahu Wa Taala jika nak melakukan sesuatu yang dilarangnya. Jadi di antara khauf dan juga raja, khaufan wa tama'a, yang kita sebut antara takut dan juga harap ini dia perlu ada keseimbangan. Namun dalam sesetengah perkara ada kalanya khauf itu melebihi raja, dan ada kalanya raja, pengharapan itu lebih berbanding rasa takut. Kenapa? Jika hilang sifat khauf, jika hilang sifat takut, manusia akan menjadi seperti mana golongan Murji'ah. Dalam sejarah Islam ada golongan yang menyimpang daripada ajaran Islam, iaitulah dengan mereka ini disebut sebagai Murji'ah. Iaitu mereka berpandangan bahawa iman manusia ini sama saja, dengan mengatakan bahawa amalan ini tidak memberikan kesan apa-apa pun kepada iman itu. Seolah kata dia macam kalau hari ini bila tengok ada golongan-golongan yang mana mengatakan sifat-sifat ataupun kita kata bibit-bibit sifat Murji'ah itu masih ada lagi hinggalah pada zaman kita hari ini. Contohnya apa? Contohnya iaitu bila mana seorang pada zahirnya mungkin contoh dia tidak menutup aurat, tapi dia kata jangan judge melalui luaran. Iman tu yang paling penting. Jadi seolah dia memisahkan di antara iman dan juga amal. Yang ni golongan Murji'ah. Jadi iman manusia ni sama. Kalau amal dia solat ke, dia tak solat ke, dan dia tutup aurat, tak tutup aurat ke, tak memberi kesan apa-apa pun terhadap iman. Maka di sini telah hilang rasa takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran berkaitan dengan orang yang melanggar perintahnya, hatta kepada orang beriman pun Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, antaranya ketika mana berkaitan dengan jihad. Para sahabat antaranya bertanyakan tentang amalan apa yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasa nak beramal. Tapi bila disebutkan jihad, ini ada sebahagian yang rasa berat. Maka Allah kata kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ini Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan, ya ini apa yang diperkatakan itu, tetapi jika tidak mahu dilaksanakan maka besar murkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak sebutkan sememangnya ada kaitan di antara iman dan juga amal. Dan kita sebutkan makna iman pun merangkumi 3 perkara. Iaitu taqriru bil tasdiqu bil jinan, iaitu membenarkan di dalam hati. Wa taqrirul bil lisan, dan menyebutkan iqrar dengan lisan ataupun perkataan. Wal amalu bil arkan, dan beramal dengan rukun-rukun iman dan juga rukun Islam. Jadi nak sebutkan apabila tidak ada khauf, hilang rasa khauf, maka dia rasa tak perlu nak beramal pun tak apa. Rasa Allah Subhanahu Wa Taala, memang Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengasih. Dalam ayat surah Al-Fatihah kan. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan Ar-Rahmanir Rahim? 2 kali Allah sebutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Allah sebutkan Ar-Rahmanir Rahim itu 2 kali. Sebab bismillah itu pada Fatihah mengikut maknanya mazhab kita, maknanya ia adalah ayat yang pertama daripada suratul Fatihah. Ya Allah Subhanahu Wa Taala nak sebutkan rahmat Allah itu sememangnya besar. Namun Allah Subhanahu Wa Taala juga menyebutkan Maliki Yaumiddin, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Malik,
raja yang berkuasa pada hari pembalasan. Ini menunjukkan bahawa walaupun memang benar Allah menzahirkan dan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa ingin menzahirkan rasa cinta dan kasih sayangnya kepada manusia, tetapi dalam masa yang sama Allah Subhanahu Wa Taala juga punya sisi sebagai seorang raja yang berhak untuk membalas segala perbuatan manusia. Sebaliknya, jika hilang sifat raja, yakni jika hilang sifat berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka manusia ini akan jadi sebagaimana juga satu kumpulan yang menyimpang, iaitu khawarij, dengan mengatakan pelaku dosa ini tidak ada pengampunan, langsung tidak ada pengharapan, yang mana mereka ini akan kekal di dalam neraka. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala sebut bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa menghapuskan dosa-dosa kecilnya, dihapusnya dengan kita datang dalam majlis ilmu, dengan berwuduk dan sebagainya, dan dosa-dosa besar diampunkan melalui taubat yang benar. Jadi bila tidak ada rasa pengharapan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampunkan, maka jadi sebagaimana khawarij, maka mereka mengatakan mereka ini adalah telah pun kufur dan kekal berada dalam neraka. Maka sebab itu di dalam agama kita ini, perasaan khauf dan juga raja ini adalah sesuatu yang perlu diselarikan ataupun diimbangkan. Dan ada masa khauf itu mendahului raja, yakni ketika mana mungkin kita nak melaksanakan ataupun kita nak melakukan sesuatu yang bercanggah dengan syariat, yang bercanggah ataupun yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada waktu ini, mungkin khauf itu lebih. Ingat balik dari sudut pesanan balasan kepada orang-orang yang ingkar terhadap arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika mana kita melakukan amal saleh, sembahyang kita, baca Quran kita, duduk dalam majlis ilmu kita, apa sahaja amal soleh yang kita lakukan, maka perlukan kepada raja, pengharapan yang tinggi. Dengan maksud maknanya kita mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala terima, walaupun dengan kekurangan. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa sa'ir a'malana wa tammim taqsirana. Ini kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk terima solat kita, terima dari sudut rukuk, sujud, qiyam kita dan sebagainya, puasa dan sebagainya, walaupun kita mengiktiraf dari sudut kekurangan-kekurangan yang telah kita lakukan sepanjang kita melaksanakan perintah-perintah tersebut. Maknanya kita ada pengharapan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menerima. Yang inilah yang disebutkan dalam satu hadis, hadis berkaitan dengan Allah Subhanahu, hadis qudsi yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Jadi kita mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai yang Maha Pemurah dan Maha Pengasih menerima amalan kita, maka kita melaksanakan dengan yang terbaik. Dalam masa yang sama kita menyimpan rasa takut supaya kita melaksanakan yang terbaik mengikut acuan dan kehendak syariat. Takut-takut tersalah ataupun takut-takut maknanya Allah tak terima, tapi dalam masa yang sama kita tinggikan rasa raja, pengharapan bahawa insya-Allah Allah akan terima selama mana kita melaksanakan dengan cara yang betul, dengan ilmu pengetahuan yang benar. Baik. Jadi kalau kita tengok perbincangan para ulama berkaitan dengan khauf dan raja ini, banyak di dalam tulisan-tulisan. Antaranya mereka menyebutkan tentang apakah rukun raja. Walaupun disebutkan raja, sebab raja dan khauf ni dia selari, dia perlu ada kedua-duanya. Maka nak menimbulkan rasa harap dan menimbulkan rasa takut pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran dalam suratul Baqarah, iaitulah nak menimbulkan rasa takut dan harap pada Allah Subhanahu Wa Taala ini, maka dia ada komponen-komponennya, dia ada rukunnya, iaitulah yang disebut sebagai iman,
hijrah dan juga mujahadah. Allah Subhanahu wa taala sebut, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah serta berjuang pada jalan Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan agama Islam, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat dan ingatlah Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan bagaimana nak timbulkan bila kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, saranan-saranannya, baik amal yang wajib ataupun amal yang sunat. Nak berdoa yad'una rabbahum khaufan wa tama'an, maka mestilah didahului dengan iman. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru, dan juga orang yang berhijrah. Jadi kita baru masuk tahun hijrah yang baru. Jadi mudah-mudahan maknanya hijrah yang kita maksudkan itu adalah hijrah ini meninggalkan keburukan-keburukan, meninggalkan segala kekurangan-kekurangan kita pada tahun-tahun yang lalu, dengan harapan tahun yang baru ini kita diberikan kekuatan yang disebutkan dalam hadis tadi dan kemampuan untuk melaksanakan amal saleh. Walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah, dan juga orang yang sentiasa bermujahadah. Disebutkan tadi untuk bangun malam ini bukan sesuatu benda yang mudah. Maka memerlukan kepada mujahadah. Wajahadu fi sabilillah, dan mereka itulah yang disebutkan ulaika yarju, dan mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak sebutkan kepada kita, kalau benar kita ni yad'una rabbahum khaufan wa tama'a, benar kita berdoa, bersolat dengan penuh rasa takut dan penuh rasa tamak, itu apabila sesuatu amal kebaikan itu dilakukan dengan penuh keimanan. Amal kebaikan tersebut, amal saleh tersebut adalah dilakukan untuk, maknanya kita memperbaiki diri kita, hijrah kepada yang lebih baik. Dan dia berlaku berterusan dengan adanya mujahadah. Wajahadu fi sabilillah. Jadi disebutkan rukun, rojak, maknanya nak kata rojak tu ada kepada seseorang itu, maka dia memenuhi rukun-rukunnya. Dan asbab kepada mendapatkan rojak ini, iaitulah yang disebutkan dalam surah Fatir, iaitu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur, iaitu orang-orang yang mana selalu membacakan kitab Allah, yatluna kitaballah, tilawah. Sebutkan tilawah ini, bila kita katakan tilawah dalam Al-Quran, dia berbeza dengan sekadar yaqra'u, iaitu membaca. Kalau dalam bahasa Inggeris kita sebut tilawah ini sebagai read. Read, bila kita sebut read, maknanya learn and understanding. Iaitu kita belajar dan cuba memahami. Iqra' kita boleh terjemahkan dengan recite. Ini recite ni maknanya kita buka satu helaian buku apa ke, kita baca je. Baca apa yang tertulis. Itu recite. Ataupun kita dengar orang cakap apa, kita bacakan balik. Itu recite. Sebagaimana Nabi SAW di awal turunnya wahyu, Allah kata iqra'. Baca. Nabi SAW ummiyin, yang mana tidak tahu membaca, apatah lagi nak memahaminya. Maka sangat tepat bila Allah kata iqra'. Tapi bila mana telah turun banyaknya ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala sebut pada Nabi, antaranya dalam surah Al-Ankabut, utlu ma uhiya ilaika mir rabbik. Ini baca dengan perkataan utlu. Maka tilawah ini dia membawa maksud read, iaitu bukan sekadar membaca, tapi cuba untuk belajar.
dan juga cuba untuk memahami. Yatluna kitaballah. Sebab itu perbuatan tilawah ini sentiasa dikaitkan dengan kitab. Kerana kitab dari sudut penggunaannya berbanding Al-Quran, di dalam Quran, ini Quran di dalam Al-Quran selalu membawa mesej-mesej yang universal. Mesej kepada semua manusia. Hudan linnas. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Mesej-mesej yang universal. Ini tentang perkara yang tidak dikhilafkan oleh manusia. Tapi bila disebutkan tentang kitab, dia lebih spesifik kepada perkara-perkara yang berkaitan dengan syariat. Zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Iaitu hudan kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita tengok amalan syariat difardukan, ini diminta untuk kita laksanakan, tujuannya semuanya adalah mencapai kepada takwa. Haji baru-baru ni, tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ini berkaitan dengan haji, berkaitan dengan ibadah korban, la yanalallahu maha wala dima'uha walakin yanalut taqwa minkum, juga berkaitan dengan takwa. Maka bila disebutkan yatlun dalam Quran, perbuatan tilawah biasa didatangkan dengan kitab. Sebab apa? Dia lebih spesifik kepada pembelajaran. Ini yang berkait dengan syariat. Sebab itu Nabi SAW sendiri, ini dalam surah Al-Baqarah dan juga dalam banyak surah, dalam surah Ali Imran, ada dalam surah Al-Jumu'ah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, antaranya pada doa Nabi Ibrahim, Rabbana wa ba'as fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitab. Ini sebut tentang ta'lim, ini mempelajari. Maka bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan asbab mendapat pengharapan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan sekadar membaca bacaan Al-Quran, tetapi yatlun, iaitu dengan mempelajarinya. Jadi mudah-mudahan asbab kepada tuan-tuan yang berada dalam Zoom Maya yang juga hadir secara live di sini, maknanya kita mendapat satu kefahaman, pembelajaran untuk kita capai kepada bila kita rasa bila kita berdoa tu kita rasa bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala insya-Allah akan memperkenankan. Yatluna kitaballah wa aqamus salah, yang mendirikan salat. Dalam Quran sentiasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan tentang mendirikan. Allah tak sebut yang sekadar melaksanakan, tapi mendirikan, tunjukkan kepada kesempurnaan. Bila kita sebut orang yang berdiri, maka dia lebih dipandang berbanding orang yang duduk, dan menunjukkan kepada kesediaan. Wa aqamus salah, maka orang yang mana melaksanakan salat itu adalah orang yang asbab mendapat raja, pengharapan, dan juga infak. Jadi kalau kita tengok tiga perkara ini disebutkan pada ayat yang ke-15 dan juga yang ke-16. Ayat ke-15 Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut tentang orang yang mana mendengar ayat Al-Quran, mendengar peringatan daripada Al-Quran, kharru sujjada. Ayat ke-16 menyebutkan tentang solat, yad'una rabbahum, dan juga wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan juga tentang infak. Jadi tiga perbuatan dan juga tiga amalan ini perlu selalu dilakukan, diulang-ulangkan, ditambah baik dan diperbanyakkan, untuk maknanya kita akhirnya berharap bila kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan memberikan balasan dan juga ganjaran yang baik di sisinya. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengakhiri dalam surah Fatir ini dengan mengatakan yarjuna tijaratan lan tabur. Jadi mereka dengan amalan tersebut mengharapkan sejenis perniagaan yang tidak akan mengalami kerugian. Ini kalau betul kita mendapat rajaa daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka kita dah tak rasa bahawa infak tu rugi. Bangun solat itu rugi, takut penat siang.
Baca Quran, habiskan masa baca Quran tu rugi. Daripada buat benda yang mungkin mendatangkan kemewahan dunia dan sebagainya. Jadi kerana apa? Kerana kita dah tahu perniagaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang disebut dalam surah As-Saff juga di akhir ayatnya. Ini berkaitan dengan perniagaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah perniagaan yang tidak akan mengalami kerugian. Sampai tahap kepada tahap tersebut, itu maknanya kita telah pun mendapat maknanya rajak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi rajak ni bukan sesuatu yang dia akan tiba-tiba kita dapat, tapi dia satu proses. Proses dengan mengharapkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dari sudut kebaikan-kebaikan di sisinya. Baik. Jadi kenapa kita perlukan kepada rojak, pengharapan? Tak lain dan tak bukan kerana kita ni adalah hamba-hamba yang mana sentiasa melampaui batas terhadap hukum hakam dan juga perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, "Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri dengan perbuatan-perbuatan maksiat, janganlah kamu berputus asa. La taqnatu min rahmatillah, berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, kadang-kadang mungkin kita rasa disebabkan kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita, mungkin disebabkan maksiat yang telah kita laksanakan dan kurangnya ibadat-ibadat yang kita lakukan, maka kita akan rasa jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pengharapan. Nak maknanya kita berharap pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala sebut, "Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Ini sama macam dalam hadis qudusi, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan ketika mana hamba datang, terjemahannya, hamba itu datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala membawa segunung dosa, lalu dia minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan taubat nasuha. Kemudian datang lagi membawa dosa yang sama. Kemudian dia minta ampun lagi pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahawa sifatnya adalah tawwabin, iaitu sentiasa menerima taubat walaupun berulang kali. Kerana manusia ni sifatnya kita tergelincir. Kadang-kadang pada dosa yang sama, walaupun memang kita dah maknanya benar-benar cuba untuk berubah, tapi itu kelemahan kita. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan rahmatnya, iaitu dengan menyediakan pengharapan bahawa masih ada harapan. Jadi iblis sentiasa meletakkan bahawa kau dah buat dosa, kau dah buat banyak maksiat, jauh pada Allah. Allah kau minta pun Allah tak bagi tak. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa meletakkan adanya pengharapan pada setiap amalan yang kita lakukan. Jadi berharap pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita nak rasa pengharapan pada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa mengharapkan sesuatu yang lain? Dengan kita memperbanyakkan tadi asbab-asbab Al-Qurannya, dari sudut solatnya dan juga infaknya. Mudah-mudahan kita datang bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana ayat Allah Subhanahu Wa Taala, "Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a." Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Pengampun atas segala dosa-dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Allah bukan sekadar ghafur, Allah bukan sekadar mengampunkan, tetapi dia juga adalah rahim, sangat mengasihi, kasihnya mendalam terhadap orang-orang yang keampunan daripadanya. Baik. Kemudian ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala mengakhiri dengan menyebutkan wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ayat yang ke-16 ni Allah Subhanahu Wa Taala mengakhiri dengan menyebutkan wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi kalau kita tengok yad'una rabbahum tadi, kita ada tafsirkan juga sebagai solat selain daripada doa.
Kerana banyak dalam Quran Allah menggabungkan di antara solat dan juga zakat, ataupun solat dan juga infak. Di awal ayat dalam suratul Baqarah, Allah Subhanahu wa taala sebut orang yang bertakwa itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan kenapa Allah Subhanahu wa taala gandingkan antara doa ataupun solat dengan infak? Kerana ibadah dari sudut anggota badan dan ibadah dari sudut harta. Dan wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan kita tengok dalam Quran, bila Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang solat, Allah akan mendahulukan perbuatan berbanding solat. Makna wa yuqimunas salah, orang yang mendirikan solat. Tapi ketika mana infak, banyak dalam ayat Allah Subhanahu wa taala sebut wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah tak sebut yunfiquna mimma razaqnahum. Sama dengan dalam ayat dalam suratul Baqarah. Ini mendahulukan wa mimma razaqnahum yunfiqun berbanding wa yunfiquna mimma razaqnahum. Kenapa? Kerana orang yang beriman itu dia meyakini terlebih dahulu wa mimma razaqna, iaitu meyakini terlebih dahulu dari sudut rezeki yang didapati, rezeki yang Allah rezeki yang ada pada dirinya itu adalah daripada Allah, daripada kami. Wa mimma razaqna, maknanya dia meyakini terlebih dahulu rezeki itu adalah milik Allah. Razaqna, bila Allah Subhanahu wa taala datangkan dengan bentuk kata jamak ataupun bukan kata jamak, nak sebutkan dalam bentuk dhamir yang menunjukkan kepada nahnu, yakni kami, itu menunjukkan kepada kekuasaan, keagungan, kemegahan. Allah Subhanahu wa taala lah pemilik pada segala sesuatu. Wa mimma razaqnahum, jadi meyakini terlebih dahulu rezeki itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat mudah untuk maknanya melakukan infak, yunfiqun, didatangkan fi'lun mudhari' yang menunjukkan kepada present ataupun continuous tense yang berterusan. Dan bila kita menyebutkan infak, pernah sebutkan sebelum ni, infak daripada perkataan nafaqah. Nafaqah ni maknanya dia ada satu dua lubang. Kalau dalam bahasa mudah kita kata macam terowong, kan? Terowong ni bila kita masuk ke satu terowong, macam kalau kita nak pergi ke belah timur, kita lalu di Genting Sempah, kan? Kalau nak pergi ke belah utara, kita lalu di Menora. Ini terowong tu bila kita masuk, daripada mula kita masuk dan kita keluar, dia tempat yang berbeza. Ada dua tempat yang berbeza, keadaan yang berbeza. Jadi perkataan nafaqah juga kalau kita tengok, daripada perkataan ni lahir satu sifat yang disebut sebagai nifaq, yang kita sebut sebagai munafik. Sebab munafik ni apa? Dia ada talam dua muka, kan? Zahir sebelah sini lain, sebelah ni lain. Dan itu sifat terowong. Jadi bila infak ini berasal juga daripada perkataan nafaqah, nafaq. Kalau orang pergi umrah ke, pergi haji ke, dia selalu tengok, bila lalu terowong naik bas tu, dia akan tulis nafaq. Ataupun orang sebut tentang perkataan nafaq. Jadi infak itu dianggap sebagai terowong. Kerana apa? Kerana dia menghubungkan antara dua masa, iaitu kehidupan dan juga alam kematian. Ini pada hampir akhir kehidupan manusia ini, perkara yang dia akan nampak ataupun perkara yang menjadi pengharapan untuk dilakukan, sebab dia dah nak kembali ataupun nak mengakhiri kehidupan, dia dah nampak dah kepada kehidupan selepasnya. Sebab itu kita tengok dalam surah Al-Munafiqun, selalu ayat yang kita baca dan ustaz-ustaz kita baca, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin. Ya, ini tentang berinfak dengan rezeki sebelum an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum datangnya maut.
Maka seseorang itu akan mengatakan fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai berkata kepada Tuhan, kalaulah boleh mengakhir ataupun lewatkan sikit ajal ini, maka aku akan buat fa'as-saddaqah. Ini berinfak, bersedekah. Bukan solat, bukan yang lain, tapi bersedekah. Kerana apa? Kerana itulah jalan pintas. Bila orang lalu terowong ni, lalu jalan pintas kan. Ini memintas ataupun jalan yang paling pintas untuk mencapai, untuk mendapat kebaikan yang banyak. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan sebab itu disebutkan dengan perkataan infak. Ini keyakinan bahawa apa yang ditinggalkan, apa yang dibelanjakan hari ini untuk mendapat balasan yang besar di hari akhirat bukan satu benda yang mudah. Sebab dua itu adalah alam yang lain. Sedangkan alam di dunia ni kita memerlukan harta tersebut, tetapi alam di akhirat kita memerlukan pahala daripada harta tersebut. Jadi nak sebutkan, bila Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan wa mimma razaqnahum, yakni keyakinan mereka terlebih dahulu terhadap rezeki itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu didahulukan, kemudian yunfiqun yang berterusan kerana meyakini bahawa itulah amalan yang paling baik dan paling diharapkan untuk dilakukan hatta ini sampai kepada penghujung nyawa. Infak. Baik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Maka tidak ada seorang pun yang mengetahui satu persatu persediaan yang telah dirahsiakan untuk mereka dari segala jenis nikmat yang amat indah, dipandang dan menggembirakan sebagai balasan bagi amal-amal soleh yang telah mereka kerjakan. Jadi dalam ayat ini nak sebutkan tak ada siapa pun yang mengetahui nikmat-nikmat yang sangat indah yang dirahsiakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi tafsiran ini secara umumnya, ini ayat ini nak menyebutkan tentang Allah Subhanahu Wa Taala menuturkan balasan dan pengharapan yang dipersiapkan untuk orang-orang mukmin yang telah dijelaskan sifat dan kriterianya pada ayat 15 dan 16. Tidak ada satu pun yang tahu termasuk malaikat dan para rasul tentang besarnya pahala yang Allah Subhanahu Wa Taala simpan, yang disembunyikan dan dipersiapkan untuk mereka di syurga berupa kenikmatan abadi dan kesenangan-kesenangan yang belum pernah ada satu orang pun yang mengetahuinya. Jadi kita tahu dari sudut nama. Ini beza antara kita ataupun antara perkara yang di dunia dan di syurga ini, persamaannya hanya pada nama. Kita sebut tentang adanya air terjun, adanya makanan anggur, adanya minuman susu dan sebagainya. Dia hanya sama pada sudut nama. Kerana dalam hadis nanti kita akan sebut, Nabi SAW sebut la ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Syurga itu tidak ada mata yang pernah lihat, tidak ada telinga yang pernah dengar, tidak akan terfikir oleh mana-mana ataupun sesiapa pun tentang keindahannya. Jadi ayat ini nak menimbulkan apa? Nak menimbulkan rasa raja, nak menimbulkan rasa pengharapan. Ini kita berharap kepada nikmat, berharapkan kepada ganjaran Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada hal itu sebagai balasan dan penghargaan atas amal-amal soleh yang mereka simpan, sembunyikan, tidak mereka pamerkan kepada orang lain, jauh daripada sifat riya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala pun menyembunyikan dan merahsiakan pahala mereka. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Aku telah mempersiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh apa yang belum pernah ada pada mata melihat. Yang ini yang saya sebutkan tadi. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum. Yang ini tafsirannya. Dan tidak pernah terlintas dalam benak dan fikiran manusia
Jadi Abu Hurairah berkata, lupakanlah apa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala lupakan apa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala beritahukan kepadamu tentang nikmat-nikmat syurga. Kerana apa yang tidak dia beritahukan kepada kalian jauh lebih agung. Bacalah jika mahu ayat yang ke-17 surah As-Sajdah. Tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka apa yang mereka kerjakan. Maksud kata Abu Hurairah ni, suruh lupakan itu maknanya apa yang kita pandang, apa yang kita digambarkan itu. Kenapa di dalam Quran bila Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang nikmat-nikmat syurga, Allah memberikan gambaran yang manusia pernah tengok. Kerana nak menimbulkan rasa minat. Kita pernah tengok katalah model kereta yang terbaru. Alza sekarang ni orang sebut tentang Alza. Walaupun kita tengok mungkin tengok secara online. Rasa dah minat dah. Bila tengok depan-depan test drive lagi, maka lagi bertambah minat. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan gambaran syurga itu hanya pada perkara yang manusia mampu untuk tercapai pada akal. Melihat, wah, ini adalah suasana yang indah. Suasana duduk atas, maknanya singgah sana, duduk dalam keadaan hampir separuh berbaring, dengan keadaan makan buah-buahan, yang duduk di tempat pula ada air terjun, dalam keadaan duduk di bawah pokok yang rindang. Disebutkan semua sifat-sifat itu berada yang ada dalam syurga. Supaya apa? Supaya manusia ini boleh gambarkan, oh, itulah ketenangan, itulah kesenangan, itulah kebahagiaan, kerehatan yang maknanya tidak ada gangguan. Namun hakikatnya kata Abu Hurairah dalam hadis ini nak sebutkan bahawa hakikatnya perkara-perkara itu tidak langsung sama dengan apa yang ada di dalam syurga. Dalam hadis yang kita sebutkan tadi, yaqulullah, hadis kursi, ta'ala a'dattul ibadis salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar zukhran bal hama utli'tum alaihi summa qara'a fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Jadi bagaimana nak mendapat ganjaran yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tadi? Jadi melalui sifat-sifat yang kita sebutkan tadi. Jadi ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala nak sebutkan dengan dalam bentuk ta'zim, iaitu memuliakan, yakni membesarkan apa yang manusia lakukan, iaitu ganjaran juga hebat. Ini nak sebutkan apa yang manusia lakukan, yakni amalan yang disembunyikan, kan? Iaitu tatajafa junubuhum 'anil madaji', kan? Sembunyi daripada pengetahuan orang. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, ada infak yang tersembunyi, ada infak yang dizahirkan, kan? Jadi apa yang tersembunyi dilakukan hanya sahaja kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala pun memuliakan orang beriman itu dengan menyebutkan sesuatu yang tersembunyi. Yang dimasukkan dengan tersembunyi ada yang lebih baik daripada sekadar kita bayangkan kalau orang kata ini kita akan dapat sebuah dalam peraduan ataupun dalam satu competition akan dapat sebuah kereta. Jadi walaupun kita tak terbayang kereta tu kereta apa, tapi kalau kereta tu kita kata kereta ni memang digunakan kerana boleh memberikan manfaat satu yang bernilai. Walaupun kita tak tahu lagi dari sudut kereta tu kereta apa jenis kereta pun, maknanya dia akan memberikan manfaat. Maka bila Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan pada benda yang boleh digambarkan, kita tahu benda itu akan memberikan manfaat dari sudut kerehatan, kesenangan, ketenangan, kebahagiaan. Tapi hakikatnya dari sudut apa yang akan dirasai, yang akan dialami jauh lebih besar. Sebab itu Allah disebutkan dalam hadis tadi, tidak ada yang pernah mata melihat keindahan apa yang tersedia di dalamnya. Tidak ada telinga yang pernah mendengar gemersik alunan suara-suara di dalamnya. Kita kadang-kadang bila dengar bunyi, kalau orang suka pergi hutan kan, pergi dengar bunyi burung, bunyi air terjun, kan? Satu benda yang menenangkan.
Sebab itu disebutkan wala uzunun sami'ah, tak pernah dengar gemersik alunan suara yang mana sangat mententeramkan. Meskipun diceritakan dalam Al-Quran tentang keadaan syurga, maka ia hanya sekadar untuk memotivasikan melalui apa yang telah dilihat dan didengari, kerana hakikat yang sebenar jauh daripada apa yang difikirkan oleh manusia. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala sebut juga dalam Quran, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Mereka beribadat pada malam dan siang dengan tidak berhenti-henti. Baik. Jadi kita nak tengok di sini, walaupun taklif yang ini telah terangkat, ayat ini sebutkan tentang mereka beribadat pada malam dan siang, itu adalah ayat berkaitan dengan penduduk syurga. Ya, ini nak sebutkan bahawa penduduk syurga juga ketika mana berada dalam syurga, antara nikmat yang besar adalah apabila mereka dapat beribadat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat ini, kalau kita fikir dan juga kita renungkan, yang ini dalam syurga ni tidak ada taklif. Tetapi zikir, syukur dan ibadah itu masih diteruskan. Bahkan manusia akan rasa kelazatan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan beribadahnya lebih banyak, dengan bertasbih, memuji Allah Subhanahu Wa Taala itu la yafturun. Ini tak berhenti-henti. Berbanding di dunia, ini menjadi seperti mana malaikat, kan? Malaikat yang diciptakan mana dalam keadaan mereka sentiasa beribadah, berzikir, bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sebutkan dalam syurga nanti nikmatnya itu tidak terkira dan tidak tergambar, hingga kan kita sentiasa bertasbih dan memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Sabbihun, subhanallah. Kita sebutkan kenapa kita menyebutkan subhana. Dalam Quran sebutkan tentang ayat-ayat yang bermula ataupun surah yang bermula dengan subhana. Ini perkataan subhana ini adalah perkataan yang diucapkan ini untuk tanzih, ini menyucikan Allah Subhanahu Wa Taala daripada sebarang kekurangan. Sebab itu bila kita kadang-kadang kita orang Melayu kan, bila tengok sesuatu perkara yang indah ataupun ajaib, kita sebut subhanallah. Walaupun sebenarnya kalau lebih baik kita sebut masya-Allah. Sebab apa? Sebab itu adalah apa yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki. Allah Subhanahu Wa Taala cipta, disebut masya-Allah. Tapi boleh ke sebut subhanallah? Boleh. Cuma subhanallah selalunya konteksnya adalah konteks nak menyatakan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala cipta itu tak sama dengan apa yang makhluk ciptakan. Hanya keindahannya itu lebih luar biasa. Maka kita sebutkan subhana, ini nak menyucikan kekurangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak boleh mencipta ataupun menghasilkan sesuatu yang indah. Jadi bila disebutkan yusabbihuna al-laila wan-nahar, maknanya tak habis tasbih itu kerana apa? Kerana setiap masa akan melihat kepada kenikmatan yang berterusan. Subhana, ini maha suci Allah Subhanahu Wa Taala. Ini daripada menciptakan nikmat-nikmat tersebut dan hingga kan tidak habis, tidak putus-putus berzikir dan bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dan ayat ini, kalau kita tengok pada akhir ataupun pada fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Kalau perasan tadi pun pada ayat yang saya sebutkan tadi, ya. Pada ayat yang ni, tengok perkataan rahmat itu. Perkataan rahmat itu datang dengan ta yang terbuka. Sedangkan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang rahmat dengan ta yang tertutup. Ini kita nak bincang sikit berkaitan dengan ta yang terbuka dan ta yang tertutup ni. Dari sudut kalau dalam ilmu Quran, dia ilmu resam, ilmu penulisan Quran.
Walaupun kita baca qurrata a'yun, qurrati a'yun, qurrata a'yun, kalau kita sebut qurrata ainin ataupun qurrati ainin, kedua sama, ta yang terbuka ke ta yang tertutup ke, rahmatullah ta yang terbuka ke ta yang tertutup ke, sama je kalau dari sudut sebutan. Tapi persoalannya kita nak tanyakan, kenapa ada dua jenis penulisan? Sebab itu dalam perbincangan resam ada khilaf lah dari sudut resam resam Utsmani ni, sama ada dia adalah bersifat tauqifi, iaitu dia adakah dia bersifat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun dia bersifat taufiqi, dia adalah bersifat ijtihadi. Tidak sedikit maknanya yang mengatakan, ulama yang mengatakan bahawa ia bersifat ijtihadi. Namun majoritinya mengata ia bersifat maknanya bersifat wahyu, penulisan. Kerana ada hadis Nabi SAW sebutkan tentang maknanya bagaimana nak menulis huruf-hurufnya. Ala kulli hal, saya sendiri berpegang bahawa tulisan resam Al-Quran itu adalah bersifat tauqifi. Ini maknanya wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana kita tengok ada macam ni lah, ada perbezaan dari sudut penulisan yang mana dia akan ada sedikit perbezaan pada maknanya. Jadi mustahil kalau manusia yang mana kalau dia berijtihad dengan diri dia sendiri, jadi menulis, dia akan membezakan hal yang tersebut, melainkan ia adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya wahyu ni bukan wahyu turun ketika mana nak tulis tu. Sebab penulisan Al-Quran ini berlaku selepas kewafatan Nabi SAW. Penulisan ayat-ayat Quran memang ada berlaku pada zaman Nabi. Ini zaman Nabi maknanya ditulis ayat-ayat tersebut. Yang ini dikumpulkan oleh sebilangan penulis wahyu dan juga beberapa orang sahabat. Namun tulisan resam Utsmani itu yang dinisbahkan kepada Sayyidina Utsman itu, ini berlaku pada zaman Sayyidina Utsman. Jadi itu yang menjadi khilaf daripada kalangan ulama dari sudut sama ada dia tauqifi, bersifat wahyu ataupun tidak. Adapun saya sebagaimana saya sebutkan tadi, saya berpegang bahawa ia bersifat wahyu. Kerana apa yang dituliskan itu sesuai dengan tulisan yang disebutkan sebagai salah satu bahasa yang dikumpulkan pada zaman Sayyidina Utsman, itulah bahasa Quraisy. Baik, itu perbincangan dalam resam Utsmani, dalam pengumpulan Quran, dalam bab punya Quran dalam 7. Jadi perbincangan yang panjang. Cuma saya nak sebutkan, sudah tentu ada hikmahnya bila Allah Subhanahu Wa Taala membezakan di antara satu tulisan. Macam sebutkan tadi, rahmatullah dengan rahmatullah dengan ta yang terbuka dengan ta yang tertutup. Sama juga jannah, kadang-kadang disebutkan jannah dengan ta yang terbuka dengan ta yang tertutup. Dan ada lagi perkataan-perkataan yang lain. Tapi kita tengok di sini bila Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan perkataan qurrata ain dalam qurrata ayun di dalam surah ini, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati ayun. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala datangkan dengan ta yang tertutup. So apa bezanya? Jadi kalau kita tengok di dalam Al-Quran, ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan perkataan qurrata ainin dengan ta yang terbuka, hanya sekalinya didatang dalam Al-Quran, iaitu dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-9. Iaitu cerita tentang isteri Firaun, ataupun yang kita nak sebagai Asyah. Wa qalat imra'atu fir'auna qurratu 'ainin li wa laka la taqtu 'asa an yanfa'ana aw nattakhidhahu walada wa hum la yash'urun. Ini disebutkan cerita tentang Asyah, isteri Firaun, berkata kepada Firaun, maknanya jangan bunuh Nabi Musa. Waktu tu Musa masih kecil lah. Ini diambil daripada sungai yang mengalir masuk ke dalam istana Firaun itu. Maknanya bila jumpa tu duduk pada Firaun, maka kata Asyah, jangan bunuhnya. Ini mungkin kita boleh ambil dia sebagai
anak angkat. An yanfa'ana au nattakhizahu walada. Dengan kata Asyah kepada Firaun, kata apa? Qurratu ainin li walaka. Sedangkan dalam doa, kita baca doa yang masyhur, Allah Subhanahu wa taala sebut Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun. Dalam ayat yang kita baca, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Baik. Apa beza bila mana Allah datangkan ta yang terbuka dan ta yang tertutup? Maka penggunaan kalimah qurratu a'yun, qurrata ataupun qurrati a'yun ini, ini biasanya adalah dia merujuk kepada umum dan juga ramai. Di dalam surah Furqan, ini ayat ini, doa yang kita baca ni adalah daripada surah Furqan, daripada sifat, salah satu daripada sifat-sifat ibadur rahman. Mereka membacakan doa ini. So dalam surah Furqan, ia dinisbahkan kepada anak dan juga pasangan. Wa zurriyyatina qurrata a'yun. Ia ini menunjukkan bahawa ia bersifat umum kepada semua manusia. Wa zurriyyatina qurrata a'yun. Orang yang berdoa, dan boleh jadi orang yang berdoa itu dia tidak nampak kesan seperti mana ta tu dia tertutup kan, ta marbutah dia tertutup kan. Dia tak nampak dari sudut directly kesan daripada doanya tersebut. Maknanya tersembunyi. Sebagaimana ayat surah As-Sajdah, kenapa didatangkan ta yang tertutup? Kerana dia tersembunyi. Tak nampak. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Satu, maknanya dia menunjukkan kepada umum dan juga ramai, dengan makna siapa sahaja yang boleh mendapat qurrata a'yun itu. Yang kedua, kadang-kadang qurrata a'yun itu adalah sesuatu yang tak dapat directly ataupun tak dapat ditengok dengan mata sendiri. Apa maknanya? Yang ini maknanya bila seorang itu berdoa, contoh dia berdoa untuk mendapatkan anak yang soleh, qurrata a'yun. Tapi boleh jadi anak dia itu waktu kehidupan dia tak menjadi seperti mana yang dia harapkan. Tapi dia berubah mungkin ke arah yang lebih baik selepas daripada kematian ibu bapa dia. Maka sesuatu yang tidak pasti, sesuatu yang tersembunyi itu di dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita mungkin berdoa dengan doa ni daripada kecil kan, daripada anak kita kecil ataupun daripada lahir ni kita dah doa ni. Tapi dari sudut apa yang akan jadi pada dia, sesuatu yang tersembunyi yang kita tak tahu. Cuma kita harapkan dengan didikan, dengan doa yang kita berikan, maka dia menjadi seperti mana kita harapkan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sebut qurrata a'yun. Sama juga dengan nikmat syurga tadi, sesuatu yang tertutup. Tapi bila kita tengok ayat di dalam surah Al-Qasas ayat 9, yang pertama Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa qalat imra'atu fir'aun, iaitu isteri Firaun Asyah mengatakan qurratu 'ainin, iaitu menjadi qurratu 'ainin, iaitu penyejuk mata li walaka. Ini hebatnya Quran. Ini walaupun disebutkan pada ayat permulaan surah Qasas, tapi nak menyatakan bahawa itu adalah sesuatu yang akan berlaku, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala tak sebutkan perkataan Asyah tu dengan mengatakan waqalat imra'atu fir'aun qurratu 'ainin lana, dan kepada kita. Kenapa Asyah tak disebutkan dalam Quran ini? Allah Subhanahu Wa Taala tak sebut qurratu 'ainin lana, kepada kita, tapi qurratu 'ainin li walaka, pada aku dan juga kepada engkau Firaun. Itu yang pertama. Yang kedua, ta itu didatangkan terbuka. Menjawab pada persoalan tu, iaitu kita tengok yang menjadi qurratu 'ainin ini adalah satu kepada Asyah, tapi tidak kepada Firaun. Sebab apa? Sebab Musa itulah yang mana yang akan menentang apa yang dibawa oleh Firaun. Maka dibahagikan qurratu 'ainin li walaka. Ini boleh jadi pada aku dan juga boleh jadi pada engkau. Tapi yang terjadi adalah kepada aku. Maka disebabkan Asyah itu juga, mana dia melihat perkara tersebut. Melihat maknanya Nabi Musa menjadi qurratu 'ainin. Sebab benda tu dah berlalu.
dah lepas, cerita tentang benda yang lepas. Maknanya memang Aisyah tu melihat sendiri bahawa Nabi Musa menjadi penyujuk matanya, iaitu dengan membawa agama ataupun din yang kita juga menyebutkan sebagai Islam. Maknanya dia nampak, Aisyah tu nampak, lihat sendiri seolah ta yang terbuka itu adalah ta yang menunjukkan bahawa dia melihat sendiri kesan daripada apa yang dibuat dulu, yang ini mengambil Nabi Musa sebagai anak angkat, maka Nabi Musa itu telah membawa Islam, yang mana kita sebut dalam surah At-Tahrim, cerita tentang bahawa isteri Firaun ni juga beriman. Jadi bila dia beriman, anak angkat dia membawa juga keimanan dan mengajak kepada Firaun, maka dia menjadi penyunjuk mata dia, tapi tidak menjadi penyunjuk mata kepada Firaun. Jadi itu nak sebutkan dalam Quran sangat dakik, yakni perbezaan walaupun pada sudut tulisan sahaja, sama ada penambahan huruf, yang kita sebut li'ilaf fi Quraisy, kan, ilaf itu ada penambahan huruf ya, ilafihim rihlatash syita, sebut ilaf juga tapi tak ada huruf ya yang kedua. Jadi dia ada perbezaan pada tulisan itu, dia akan memberikan perbezaan dari sudut makna walaupun sebutannya sama. Kalau ada perbezaan dari sudut ta terbuka, ta tertutup pun ada perbezaan, dari sudut penambahan pengurangan huruf pun ada perbezaan. Dalam satu kaedah ulum Quran disebut ziyadatu fil mabna tadullu ala ziyadatu fil makna. Ini ada penambahan pada binaan perkataan, maknanya ada penambahan huruf, maka dia akan ada penambahan dari sudut makna. Contoh tadi li'ila fi Quraisy, yakni Allah berikan kebiasaan aman kepada orang Quraisy. Aman pada orang Quraisy itu seluruh orang Quraisy dapat keamanan tu apabila Allah menghancurkan ataupun membinasakan tentera bergajah Abraha. Tapi ila fihim tanpa ya, kalau tuan-tuan tengok, ila fihim tu tanpa ya, ayat yang kedua. Kerana apa? Kerana keamanan yang kedua tu khusus kepada pedagang. Ila fihim rihlatash syita'i was-saif, khusus kepada orang yang pergi berdagang dalam kalangan Quraisy, bukan semua orang yang pergi berdagang, kan? Maka dia khusus kepada orang yang pergi berdagang tu, dia mendapat keamanan. Maka dalam Quran ada perbezaan. Kalau kita tengok, mungkin bila lepas ni kita baca, kita ada perasan mungkin ayat ni macam samalah dengan ayat ni. Kita tengok pula betulkah ada persamaan ataupun dari sudut tulisan pun maknanya ada perbezaan. Jadi ilmu Al-Quran ni adalah satu ilmu yang cabangnya yang luas. Kata Imam Ibn Qayyim Jauzi rahimahullah bahawa ilmu Al-Quran ni lebih daripada 70,000 cabang ilmu. Jadi banyak khazanah dalam Quran. Baik. Jadi saya nak mendatangkan satu kata-kata hikmah ini sebagai penutup. Kata Hasan Al-Basri, sembunyikanlah amalanmu di dunia, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menyediakan sesuatu yang tersembunyi buatmu di syurga. Ini bukanlah kata-kata ni bukanlah maknanya kita nak menafikan adanya amalan-amalan yang zahir ataupun yang perlu dizahirkan. Macam contoh selalu orang bincang tentang infak lah. Ada orang maknanya ambil gambar dengan cek yang besar apa semua kan. Kata ini orang tak ikhlas. Sedangkan tadi dia sebutkan dalam ayat yang tadi, berinfak tadi boleh jadi sirran wa alaniyatan. Dari sudut tersembunyi dan juga dari sudut zahir, diiklankan. Tapi yang lebih penting adalah dari sudut bila diiklankan memang dia lebih sukar untuk dijaga dari sudutnya. Cuma boleh ke tak boleh? Boleh. Dengan harapan maknanya orang orang ikut serta ataupun orang turut melakukannya. Allah Subhanahu Wa Taala suruh Nabi SAW antaranya dalam surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika. Solat itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Tapi wanhar, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala suruh sembelih? Dan sembelih itu pula sembelih unta. Sebab apa? Sebab nak menunjukkan sikap dermawan. Sikap dermawan yang mana yang tak ada pada orang Quraisy yang disebutkan dalam surah Al-Ma'un. Mereka mengambil harta anak yatim, tak memberi makan kepada orang miskin. Jadi ada keadaan maknanya perlu dizahirkan untuk maknanya tarik orang untuk sama-sama melakukan kebaikan. Tapi kita kena ada pada diri kita reserve
satu amalan-amalan yang disembunyikan. Tak kiralah apa jua bentuk amalannya, maka amalan itu biarlah, maknanya kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Sembunyikanlah amalanmu di dunia, maka Allah Subhanahu Wa Taala sediakan sesuatu yang tersembunyi dibuatmu di syurga. Dan kita tengok ayat ini sebagaimana dalam surah As-Saff, dia juga menyatakan tentang jual beli dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang kita sebutkan tadi, tijaratun dan tabur. Ya, ini jual beli dengan Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan pernah merugikan. Macam mana nak rugi? Allah Subhanahu Wa Taala sebut Allah berikan modal. Kan? Modalnya apa? Keimanan dan juga jihad dalam surah As-Saff. Kan? Ini keimanan dan juga iman itu sendiri Allah yang berikan. Jihad, kemampuan, kesungguhan dalam melaksanakan amalan itu Allah juga yang berikan. Kan? Jadi modal Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Kemampuan untuk maknanya menguruskan modal itu dengan amalan-amalan pun Allah berikan taufik. Keuntungan pun Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Jadi macam mana kita kata macam kalau bahasa kita macam untung atas angin. Modal orang bagi, support orang bagi, kemudian keuntungan pula bagi. Jadi nak sebutkan jual beli dengan Allah Subhanahu Wa Taala adalah satu jual beli yang tidak merugikan. Jadi dalam surah ini Allah Subhanahu Wa Taala memulakan permulaan Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan dan tentukan rezeki manusia, dan manusia melakukan amal soleh, maka Allah Subhanahu Wa Taala berikan ganjaran dan juga kemuliaan. Di awal surah Muqaddimah kan tersebut ayat 1-9, mana Allah ciptakan semuanya langit dan bumi itu adalah untuk manusia. Dan Allah dah tentukan daripada penciptaan manusia, khalaqnal insan, dalam penciptaan manusia itu Allah dah tentukan rezeki. Dan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah pada ayat 15-16, respon kita melakukan amal soleh, maka Allah Subhanahu Wa Taala berikan ganjaran yang tak ternilai dan juga dia menunjukkan kepada kemuliaan. Allah berikan ganjaran dan juga kemuliaan. Wallahu taala alam. Itu mungkin perkongsian kita pada pagi ini. Mungkin kalau ada pandangan, ada tambahan, soalan. Baik, kalau tak ada, insyaAllah qul hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum.